Malaysia terdiri daripada pelbagai budaya, wilayah, bahasa serta agama dan sebagai rakyat Malaysia yang mementingkan keharmonian dan kesepaduan haruslah memahami bagaimana cara membentuk semangat perpaduan dan integrasi antara masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Antara isu-isu yang berkaitan dengan konsep integrasi adalah pemahaman tentang kedudukan keistimewaan orang Melayu, Raja-Raja Melayu, isu agama dan juga bahasa. Oleh itu, fungsi perlembagaan amatlah penting dalam memberi panduan kepada konsep pemerintahan negara. Keluhuran perlembagaan itu terbukti setelah 65 tahun Malaysia mampu mengekalkan keamanan dan keharmonian. Justeru, rakyat Malaysia haruslah mengambil tahu tentang perlembagaan Malaysia yang merupakan undang-undang tertinggi negara. Pengetahuan ini akan melahirkan penghayatan terhadap perlembagaan Malaysia yang digubal menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, sistem politik dan pentadbiran negara serta mampu untuk memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat. Objektif kajian kami yang pertama adalah untuk memahami konsep perlembagaan serta etika dan peradaban, merangkumi pergerakan idea dan amalannya agar dapat membantu kami dalam mengenal pasti hubungan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana penghayatan etika dan peradaban. Seterusnya, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti peranan etika dan peradaban dalam mendokong tanggungjawab sosial di Malaysia serta pendekatan yang digunakan iaitu perlembagaan. Kajian ini juga membantu kami dalam mengenal pasti cabaran dalam mencapai kesatu paduan yang teguh dalam perlembagaan Malaysia. Selain itu, melalui cabaran ini juga ia dapat memberi iktibar dan penyedarkan rakyat Malaysia terhadap kepentingan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Dalam balik itu, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kami tentang kepentingan perlembagaan agar dapat menghayati konsep etika dan peradaban berdasarkan susun masa yang tertentu. Akhir sekali, kajian ini dapat dijadikan teladan dan iktibar agar kami semua sebagai rakyat Malaysia tidak berpecah belah dan tidak menimbulkan perselisihan faham antara kaum di Malaysia dan juga menjaga kesatuan dan dinamika kehidupan harmoni yang telah terbina dalam kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, untuk kajian literasi. Apakah itu etika? Etika merupakan sifat ataupun perilaku seseorang. Etika ini dapat menunjukkan perwatakan ataupun ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang sama ada biadab, sopan, baik, jujur ataupun yang sebaliknya. Apabila kita menjalani kehidupan yang beretika, ia dapat memberikan faedah bukan sahaja kepada diri kita, malah terhadap orang lain dan dapat melahirkan generasi yang lebih bertamadun. Selain itu, peradaban pula merupakan proses yang perlu dilalui oleh sebuah etnik ataupun masyarakat bagi mencapai tahap kehidupan yang tinggi dan optimum. Peradaban ini penting bagi memastikan kualiti hidup semakin meningkat. Dan akhir sekali, perlembagaan. Perlembagaan ialah organisasi ataupun asas bagi sesebuah negara untuk membentuk negara yang aman dan damai melalui satu struktur ataupun peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua masyarakat. Seperti sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum. Jadi, perlembagaan ini penting selain bagi mengurangkan jurang perbezaan fahaman setiap kaum, ia juga merupakan satu garis panduan untuk diikuti oleh semua masyarakat supaya tidak menimbulkan isu perkauman ataupun mengecilkan hati mana-mana pihak. Sebelum kedatangan penjajah ke Tanah Melayu, undang-undang seperti Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan Batu Berserat Terengganu telah wujud dan diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada 1945, Parlimen British telah meluluskan Malayan Union sebagai persediaan untuk membentuk sebuah kerajaan sendiri. Akan tetapi, ia mendapat tentangan oleh orang Melayu kerana tindakan wakil British, Sir Harold McMichael, yang mengugut dan memaksa Raja-Raja Melayu untuk menandatangani Persetujuan Malayan Union. Terkandung, kuasa dan kedaulatan Raja-Raja Melayu akan dilenyapkan kecuali dalam hal-hal berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli, iaitu orang asing yang berumur status lebih dari 10 tahun dan lahir selepas Malayan Union akan menjadi warga negara secara terus. Hal ini mengancam status quo orang Melayu sebagai pribumi.
Setelah mendapat tentangan yang meluas, British telah membatalkan Malayan Union dan menubuhkan jawatan kuasa kerja yang bertanggungjawab untuk merangka dan membina sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. Dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan pada Februari 1948. Pada Mac 1956, Suruhanjaya Perlembagaan telah ditubuhkan untuk merangka dan meneliti perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Sebanyak 131 cadangan telah diterima dan antara isu yang diperbahaskan adalah kerakyatan Josoli, agama Islam dan bahasa Melayu. Draft Perlembagaan Persekutuan telah diterima dan diisytiharkan sebagai Perlembagaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan seterusnya telah dipindah oleh kerana penyertaan Sabah, Sarawak dan Singapura ke Tanah Melayu. Perlembagaan Persekutuan Malaysia ini telah diisytiharkan pada 16 September 1963. Perlembagaan didefinisikan sebagai satu suratan atau dokumen yang mengandungi semua susunan undang-undang tertinggi yang menjadi teras panduan undang-undang berkaitan pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara. Pada hari ini, Perlembagaan Malaysia atau secara rasminya Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia yang mengandungi 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Ia terbentuk berasaskan daripada dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan telah membangunkan 3 institusi pentadbiran negara iaitu Badan Perundangan, Pentadbiran dan Kehakiman. Perlembagaan Persekutuan turut mengimplikasi konsep keluhuran perlembagaan yang bermaksud ketertinggian undang-undang yang menjadi dasar kepada semua undang-undang di mana kedudukan yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara, Ketua Parlimen, Ketua Pemerintah dan sebagainya. Badan Kehakiman bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara keluhuran perlembagaan Malaysia memandangkan badan ini berkuasa dalam menentukan kesahihan sesuatu undang-undang. Walau bagaimanapun, Yang di-Pertuan Agong serta institusi Badan Pentadbiran juga tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya terdapat undang-undang negeri yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, maka undang-undang itu akan terbatal secara serta-merta. Tapak integrasi adalah ruang abstrak dan ruang sebenar di mana pihak yang berbeza etika dan tamadun bertemu, berusaha untuk mencari perjanjian yang aman dan harmoni tanpa keganasan. Tapak integrasi dilihat sebagai alat penting untuk merapatkan jurang perbezaan sosial dengan menggunakan persamaan sebagai usaha integrasi. Antara ciri-ciri tapak integrasi adalah yang pertama sekali merupakan sebuah ruang sosial abstrak dan nyata. Ianya juga merupakan satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Ciri yang seterusnya adalah proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, perundingan dan pengantaraan. Selain itu, ada tapak yang diinstitusikan dan ada yang tidak. Ada yang berjaya dan ada yang tidak. Ciri yang terakhir adalah usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan. Integrasi kaum dan masyarakat adalah kunci keberhasilan negara kita. Tanpa keamanan dan kerukunan, Malaysia tidak akan seperti sekarang ini. Pemerintah telah menyadari pentingnya integrasi rakyat dan rakyat untuk menjamin kesejahteraan negara yang dapat menciptakan masyarakat majmuk yang bersatu padu dan stabil. Masyarakat yang stabil dapat mengembangkan negara dari sudut ekonomi dan sosial. Saling memahami di antara masyarakat dapat dipupuk dan masyarakat dapat membangun negara bersama-sama tanpa membezakan suku dan agama. Selain itu, perpaduan integrasi dapat membentuk suatu masyarakat dengan ikatan yang kuat dalam kekeluargaan dan keagamaan. Ini menghasilkan masyarakat yang menghargai prinsip-prinsip toleransi, rasa hormat dan kesabaran. Dengan masyarakat yang berpegang pada prinsip-prinsip ini, perbezaan pendapat dapat dikurangi, perselisihan dan perpecahan umat juga dapat dihindari. Aspek yang pertama iaitu makro atau atas ke bawah adalah merujuk kepada kerajaan. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan seperti mewujudkan Perlembagaan Persekutuan, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Pemerkasan Sekolah Kebangsaan, Sekolah Wawasan dan banyak lagi. Seterusnya, MESO atau boleh diterjemahkan sebagai tengah dan sederhana bermaksud penyiasatan struktur perantaraan seperti institusi, parti dan organisasi. MESO mempunyai 3 bahagian iaitu NGO sosial,
NGO Keselamatan dan Hak Asasi Manusia serta NGO Pendidikan dan Keagamaan. NGO juga berperanan mengagihkan habuan pembangunan serta melaksanakan program untuk minoriti. Aspek yang ketiga adalah mikro yang juga dipanggil inisiatif akar umbi. Antara contoh bagi aspek ini adalah rumah terbuka, kelab perpaduan atau rukun tetangga, program di Institut Pengajian Tinggi dan banyak lagi. Aspek ini juga merupakan tapak integrasi tidak rasmi di mana rakyat yang menjayakan tapak integrasi dengan usaha mereka tersendiri seperti rakyat bersatu dalam mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi kepentingan bersama. Perlembagaan Persekutuan digobal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini yang dikenali sebagai kontrak sosial. Ini bertujuan untuk mewujudkan kepekaan rakyat Malaysia terhadap pengetahuan dan kefahaman mengenai kontrak sosial. Menerusi kontrak ini, orang bukan Melayu diberikan hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip jus soli yang membawa maksud hak kerakyatan sama rata iaitu taraf kerakyatan yang diberi berdasarkan tempat kelahiran tanpa mengira bangsa dan keturunan. Orang Melayu pula diperuntukkan dalam perlembagaan mengenai agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu. Hal sama juga berlaku ke atas perkara yang menetapkan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah serta Sarawak diimbangi dengan peruntukan bahawa kerajaan tidak boleh melucut, menarik balik yang boleh menyebabkan hak kaum lain dirampas. Justeru, konsep memasyarakatkan perlembagaan yang bermaksud masyarakat perlu didedahkan perlembagaan bukan hanya dari aspek perundangan semata-mata, tetapi dari perspektif sejarah, budaya, agama, politik, undang-undang dan juga hubungan etnik. Seterusnya, saya akan terangkan tentang peranan etika dan peradaban menokong tanggungjawab sosial di Malaysia. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum yang mempunyai pelbagai adat resam, agama dan budaya. Tidak dinafikan, Malaysia dahulu juga pernah mempunyai isu perselisihan faham di antara bangsa seperti 13 Mei 1969. Jadi, memahami, menghayati dan mempraktikkan etika dan peradaban ini adalah penting supaya peristiwa seperti itu tidak berulang lagi. Hal ini kerana etika dan peradaban mampu untuk memupuk nilai-nilai keadilan sosial yang juga menjadi teras kepada kewujudan sebuah masyarakat yang harmoni. Realiti sosial di Malaysia terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah takrifan autoriti yang ditentukan oleh pihak berkuasa, contohnya sambutan Hari Kemerdekaan setiap 31 Ogos dan gagasan Satu Malaysia yang dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Manakala yang kedua ialah takrifan harian yang ditentukan oleh individu, keluarga ataupun komuniti di mana ia merupakan perjalanan yang dilalui oleh seseorang di dalam kehidupannya. Dan selalunya ia menunjukkan kepribadian seseorang tersebut. Konsep-konsep tersebut dapat membantu penyelidik yang mengkaji mengenai pembinaan identiti, hubungan antara yang memerintah dan diperintah dan pola perilaku dalam ruang politik. Di samping itu, mempraktikkan etika dan peradaban mampu untuk memupuk sifat sebagai masyarakat yang saling menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan bangsa dan agama. Contohnya, kita boleh lihat daripada segi perayaan. Semua bangsa di Malaysia hormat dengan perayaan bangsa-bangsa lain dan bebas untuk menyambut perayaan masing-masing tanpa sebarang gangguan. Selain itu, ia juga dapat mewujudkan sifat yang mengambil berat dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Kita boleh lihat semasa tragedi banjir besar yang berlaku di Shah Alam pada Disember 2021, majoriti masyarakat Malaysia turun padang dan berganding bahu untuk mengulurkan bantuan tanpa mengira bangsa. Walaupun berbeza agama, tetapi mereka yang beragama Islam dan juga mereka yang bukan beragama Islam membantu membersihkan rumah ibadat seperti masjid. Akhir sekali, mempraktikkan etika dan peradaban dapat memajukan ekonomi negara. Hal ini kerana kita dapat mengelakkan daripada berlakunya penyelewengan, rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Perkara seperti ini harus dielakkan kerana dapat memberikan impak yang buruk kepada negara dan hal ini disokong oleh pakar ekonomi Profesor Magnia Dr. Ahmad Azrin. Menurut beliau, gejala seperti rasuah yang berterusan berisiko melandaikan lengkuk pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat. Sebagai sebuah pihak kerajaan yang bertanggungjawab dalam menjaga hak-hak rakyat, pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan perlulah menunjukkan sifat yang boleh dicontohi seperti jujur dan amanah. Jikalau pihak atasan sahaja sudah bermasalah, bagaimana untuk menjaga dan menjadi contoh kepada rakyat? Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah daripada rebungnya.
Cabaran dalam mencapai kesatu paduan yang teguh dalam perlembagaan terbagi pada 3, iaitu dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Pertama sekali dalam aspek politik, isu perkauman dan Islam menjadi taktik yang popular dalam sesetengah golongan ahli politik demi untuk meraihkan sokongan daripada sesebuah kaum. Wujudnya segelintir pemimpin politik yang dilihat gagal menterjemahkan keperluan mengutamakan unsur-unsur perpaduan dalam aktiviti politik masing-masing, terutamanya dalam aktiviti kempen mendapatkan sokongan pengundi ataupun rakyat. Sebagai contoh kes yang sensasi melibatkan isu perkauman ini adalah pemalahan politik yang melibatkan kumpulan baju kuning dan baju merah. Dua kumpulan ini mempunyai tujuan yang berbeza, di mana kumpulan baju kuning ingin menuntut pembaruan sistem pilihan raya di Malaysia, manakala kumpulan baju merah ingin melindungi kerajaan yang sedia ada. Satu lagi contoh isu yang melibatkan perkauman politik pada tahun 2018, di mana melibatkan pendakwah yang bernama Dr. Zakir Naik. Isu ini terjadi disebabkan Dr. Zakir Naik telah mengeluarkan kenyataan di mana China untuk balik ke China dan India untuk balik ke India. Ucapan beliau itu telah menyinggung dan menyentuh sensitiviti kaum China dan India di Malaysia sehinggakan ramai pihak politik dan pihak berkuasa terlibat. Cabaran kedua adalah melibatkan isu kegiatan ekonomi dipisahkan mengikut kaum. Sejak zaman penjajahan British, telah diperkenalkan satu kaedah ekonomi secara berpuak, iaitu dipisahkan mengikut kaum masing-masing yang dikenali sebagai dasar pecah dan perintah yang bertujuan untuk mengeksploitasikan sumber-sumber yang wujud ketika zaman itu. Dasar ini telah menyebabkan wujudnya perasaan iri hati dan ketidakpuas hati sesama masyarakat etnik, dan aktiviti komunikasi antara mereka juga menjadi sukar, di mana kaum Cina mendominasi bidang perdagangan manakala kaum India mendominasi bidang perladangan, dan segelintir masyarakat Melayu pula masih lagi terlibat dalam aktiviti pertanian dan perikanan. Berdasarkan sebuah artikel berita harian, mengikut Purata Malaysia pada tahun 2016, jumlah pendapatan bumi putera adalah 3.5 kali ganda lebih rendah berbanding kaum Cina. Akhir sekali dari aspek sosial. Sudut sosial juga adalah salah satu faktor utama dalam menyatukan rakyat sebagai satu bangsa demokrasi yang bukan hanya bersandarkan kaum masing-masing. Contoh isu yang sering dibahaskan sehingga sekarang adalah berkenaan dengan sistem sekolah vernacular yang di mana menjadikan sistem pendidikan tertumpu pada sesebuah kaum sahaja. Di Malaysia, setiap masyarakat etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri, di mana pelajar Melayu akan belajar di sekolah Melayu dan menggunakan bahasa Melayu, pelajar India akan belajar di sekolah India dan menggunakan bahasa India, dan pelajar Cina akan belajar di sekolah Cina dan menggunakan bahasa Cina. Sistem pendidikan yang sebegini yang menjadikan faktor utama mewujudkan perselisihan faham dalam kalangan pelajar. Pada bulan April tahun 2021, di sebuah sekolah di Batu Pahat, Johor, telah mengambil tindakan untuk mengasingkan pelajar mengikut kaum dan aktiviti kokurikulum dan sukan, di mana ia berpotensi untuk melencatkan usaha-usaha penyatuan rakyat Malaysia. Untuk pengetahuan semua, tiada satu pun dalam kalangan negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Jepun, China, Eropah dan Korea yang mewujudkan sistem sekolah vernacular kecuali Malaysia. Untuk mengekalkan kestabilan negara, asas perpaduan adalah bermula dari golongan belia, terutamanya pelajar-pelajar. Golongan belia adalah golongan yang bakal menjadi pemimpin negara dan tonggak utama kejayaan dan pembangunan negara pada masa yang akan datang. Kerajaan boleh mewujudkan suasana di mana semua sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil berkumpul mengadakan program bersama yang melibatkan penyertaan semua murid-murid dan guru daripada pelbagai bangsa dan agama. Contohnya program rancangan integrasi murid untuk perpaduan yang diadakan pada tahun 2015 di Hulu Selangor. Program ini telah membabitkan pelajar dari Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil, Kerli, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, Kerli dan Sekolah Kebangsaan Kerli. Hasil daripada program ini dapat dilihat 87.2% atau 68 sekolah menunjukkan hasil interaksi murid daripada pelbagai etnik yang positif ketika pembelajaran, kelas pendidikan jasmani dan kokurikulum. Menurut Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin di dalam acara pameran foto eksklusif New Straits Times bersempena ulang tahun yang ke-175, media masih telah menjadi pemakin keharmonian dan perpaduan antara kaum dalam memastikan kejayaan dan kestabilan negara Malaysia ini. Pihak media masa boleh mengambil langkah dengan memperbanyakkan iklan, filem, video pendek, berita dan isu semasa yang mengandungi mesej yang berkualiti berkenaan dengan perpaduan negara dan integrasi nasional. Pihak media masa juga perlu memberi sokongan kepada wartawan dan penerbit dengan menganjurkan bengkel penulisan dan penerbitan untuk memberi lebih banyak pendedahan dan kemahiran tentang perpaduan bagi menghasilkan penulisan atau penerbitan yang mempunyai input yang bermakna, terutama
berkenaan dengan perpaduan negara. Perlembagaan merupakan asas penting dalam membentuk etika, peradaban dan undang-undang negara. Integrasi kaum juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mencapai sesebuah negara bangsa yang harmoni. Perpaduan negara yang diidamkan tidak akan tercapai jika warga negara tidak menghormati perlembagaan. Melalui perlembagaan, setiap rakyat Malaysia perlulah memelihara dan membudayakan semangat perpaduan dan integrasi demi menjamin kesinambungan perpaduan yang sedia ada. Kerana ianya dapat menjamin keharmonian serta mampu memupuk etika dan peradaban yang lebih baik pada masa hadapan.